Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebelum saya memulakan topik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Atilia Syazana binti Mak Fuad, nombor ID D202120989921. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi, topik utama kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pendekatan pengajaran terbaik dalam menangani masalah tingkah laku kanak-kanak di era COVID-19. Umum mengetahui seluruh dunia telah digemparkan dengan situasi pandemik COVID-19. Negara Malaysia sendiri tidak ketinggalan daripada serangan penyakit berjangkit ini. COVID-19 telah berjaya menyerang ketahanan tubuh manusia, tidak kira dewasa, kanak-kanak, bayi mahupun warga emas. Tidak dapat dinafikan, isu pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan sektor-sektor utama dalam negara, termasuklah sektor pendidikan. Fenomena ini, jika tidak diuruskan dengan baik, bukan sahaja boleh memberi kesan terhadap tahap prestasi kesihatan, malah boleh mempengaruhi perkembangan tumbesaran kanak-kanak secara khususnya. Dapat kita sama-sama perhatikan pandemik COVID-19 jelas memberi kesan kepada pendidikan kanak-kanak di negara kita. Disebabkan oleh yang demikian, tingkah laku kanak-kanak turut terjejas. Situasi ini bukan saja memberi tekanan kepada orang dewasa, malah kanak-kanak yang di bawah usia 6 tahun juga turut tertekan dari segi emosi dan sosial mereka. Pada dasarnya, tingkah laku kanak-kanak boleh dikelaskan sebagai sebahagian daripada proses perkembangan tumbesaran dan ianya bersifat normal apabila setiap kanak-kanak itu mempunyai pelbagai tingkah laku yang tersendiri. Tingkah laku merujuk kepada apa sahaja yang dilakukan untuk berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran mereka. Dalam kata lain, ia menggambarkan emosi dan mental seseorang. Menurut Lewis M. Baker 2001, tingkah laku adalah sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau sepada sedar. Konsepnya mudah, iaitu perlakuan yang dinyatakan secara berterusan dan mampu memberi kesan buruk terhadap perkembangan kanak-kanak dalam suatu tempoh masa. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak biasanya berpunca daripada pelbagai faktor. Di sini faktor yang terlibat adalah tekanan dari situasi pandemik COVID-19 yang membuatkan kanak-kanak menjadi stres. Oleh yang demikian, dalam mendepani cabaran dan kehidupan dalam norma baru, tingkah laku kanak-kanak terjejas di mana rutin harian mereka berubah 360 darjah dengan pergerakan dan kebebasan yang sangat terhad. Salah satu masalah tingkah laku kanak-kanak di era pandemik COVID-19 ialah masalah emosi yang membuatkan mereka mendapat tekanan. Seperti mana yang kita ketahui, kanak-kanak merupakan individu yang memerlukan rangsangan persekitaran yang luas seperti ingin keluar bermain bersama-sama rakan, bermain di taman permainan, belajar di sekolah, meneroka pusat-pusat rekreasi dan lain-lain. Namun begitu, disebabkan COVID-19, mereka tidak boleh keluar ke sekolah mahupun bermain di luar rumah bersama rakan. Oleh itu, kanak-kanak akan tertekan. Emosi merupakan satu ekspresi perasaan yang ada dalam diri seperti gembira, sedih, marah, sayang, cemburu dan lain-lain. Perasaan ini selalunya akan diluahkan melalui tingkah laku yang positif dan negatif. Kanak-kanak cenderung untuk mengalami masalah ini dan yang tidak mahir untuk mengendali perasaan mereka terutamanya berhadapan dengan situasi baru dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Langkah yang diambil oleh kerajaan dengan kempen duduk di rumah atau stay at home ini ternyata bukanlah mudah untuk dilalui, terutamanya bagi insan bernama kanak-kanak. Mereka dipaksa untuk keluar dari kebiasaan dan menjalani hidup dalam norma baru dan sekaligus emosi mereka akan turut dirasakan sebagai keterpaksaan. Ini akan memberikan kesan mendalam kepada persekitaran sosial dan emosi mereka. Contohnya, emosi kanak-kanak akan menjadi mudah terganggu kerana mereka perlu berkurung dalam tempoh masa yang agak lama di dalam rumah. Ini menyebabkan mereka mudah berasa bosan, gelisah, tidak puas hati, terkongkong. Jiwa mereka akan mudah memberontak. Semua ini akan mendorong kepada masalah stres dalam diri kanak-kanak. Antara teori pengajaran yang bersesuaian dalam mengupas masalah tingkah laku emosi kanak-kanak ialah berdasarkan teori pembelajaran behavioris daripada B.F. Skinner. Menurut Skinner, corak tingkah laku yang membezakan antara seorang individu dengan yang lain adalah hasil daripada pengalaman hidup seseorang itu.
Oleh itu, Skinner memperkenalkan satu proses pengubahsuaian tingkah laku kanak-kanak iaitu teori pelaziman operan tindak balas melalui peneguhan tindak balas positif dan negatif. Secara ringkasnya, teori pembelajaran daripada B.F. Skinner ini dapat digunakan untuk mengubah tingkah laku kanak-kanak yang mengalami masalah emosi seperti stres. Guru dapat menggunakan peneguhan positif sewaktu di dalam kelas dengan cara memuji kanak-kanak apabila mereka berjaya melakukan satu tugasan pembelajaran supaya mereka berasa seronok untuk belajar serta dihargai sekaligus menghilangkan tekanan yang dilalui oleh mereka. Jika kanak-kanak berkelakuan negatif, guru boleh menerapkan peneguhan negatif seperti mana yang dinyatakan oleh Skinner. Peneguhan ini dapat dijalankan apabila didapati kanak-kanak tersebut tidak melakukan tugasan yang diberikan. Guru perlu menegur kanak-kanak tersebut dan memberitahu sekiranya dia berjaya melakukan tugasan dengan baik, dia akan diberikan ganjaran yang menarik seperti hadiah buku, pensel warna dan sebagainya. Selain itu, teori pengajaran perkembangan Erik Erikson juga boleh digunakan pakai bagi membendung masalah tingkah laku emosi kanak-kanak. Dalam kajian daripada Azizi dan Zainuddin 2010, ada menyatakan tentang teori perkembangan Erik Erikson yang mempercayai manusia berpotensi dalam perkembangan psikologi yang sihat dan berupaya mengatasi kesukaran yang timbul dalam proses perkembangan. Justeru itu, dalam peringkat perkembangan inisiatif pada umur 3 hingga 6 tahun, kanak-kanak mula meneroka serta mencuba sesuatu yang baru serta mencabar. Melalui galakan orang sekeliling, kanak-kanak akan menyedari potensi mereka dan jika terdapat halangan, dia akan mengakibatkan kanak-kanak tersebut bertindak berkelakuan negatif. Oleh itu, teori yang dinyatakan bersesuaian dengan masalah emosi kanak-kanak kerana pada peringkat awal umur kanak-kanak, mereka berpotensi untuk meningkatkan tahap perkembangan sosial, emosi, kognitif dan sebagainya. Jika kanak-kanak terhalang untuk mengesuai kesemua aspek tersebut, ia akan menjejaskan tahap perkembangan mereka. Oleh itu, masalah emosi kepada tingkah laku kanak-kanak perlu dipandang serius supaya mereka berpotensi menjalani kehidupan secara normal. Galakan daripada ibu bapa dan guru semasa pandemik 19 dapat membantu kanak-kanak supaya mereka tidak tertekan sekaligus dapat mengurangkan masalah tingkah laku yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Disebabkan kekangan situasi pandemik COVID-19 ini, kanak-kanak tidak dapat menghadiri kelas pembelajaran di tadika maupun di taska yang memerlukan guru-guru untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja. Antara pendekatan pengajaran yang berkesan bagi menghilangkan tekanan dalam diri kanak-kanak untuk belajar adalah dengan cara belajar sambil bermain. Bermain merupakan sifat semula jadi dalam diri kanak-kanak yang tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Oleh itu, untuk mengajar, guru perlu bijak dalam merancang strategi kaedah pengajaran yang membolehkan kanak-kanak ini bermain untuk mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, menari sambil mengenal anggota badan, bermain kuis, membuat lakonan bersama kanak-kanak. Hal ini sekaligus dapat membantu kanak-kanak yang introvert dalam bergerak aktif di dalam kelas. Pendekatan pengajaran lain yang boleh digunakan oleh guru adalah dengan merekod video pembelajaran yang menarik. Video pengajaran boleh merangkumi semua aspek perkembangan seperti perkembangan fizikal. Video yang dihasilkan perlu mengandungi aktiviti yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Video ini boleh diguna pakai oleh kanak-kanak sebagai panduan pembelajaran dan boleh ditiru semula setiap aktiviti yang terlibat. Dengan adanya video pengajaran ini, kanak-kanak boleh membuat rujukan semula dan tidak akan ketinggalan dalam pelajaran mereka. Tidak lupa juga, guru boleh menggunakan pendekatan pengajaran dengan menggunakan kaedah melakukan projek DIY. Selain daripada membuat inovasi dalam sesuatu perkara, aktiviti ini juga dapat mengasah kreativiti kanak-kanak. Aktiviti seni ini juga dapat membantu kanak-kanak untuk meluahkan emosi dan perasaan mereka. Tingkat daya imajinasi mereka juga boleh dipertingkatkan semasa melakukan sesuatu yang baru. Hal ini kerana ada juga sesetengah kanak-kanak yang tidak biasa dalam meluahkan emosi dan perasaan mereka melalui pertuturan. Oleh itu, guru perlu mencari inisiatif lain untuk membantu kanak-kanak meluahkan perasaan mereka termasuklah untuk meluahkan tekanan yang dihadapinya. Akhir kata,
Tingkah laku bermasalah kanak-kanak yang berlaku semasa pandemik ini adalah hasil daripada ketidakseimbangan di antara emosi yang menjadikan kanak-kanak ini stres serta aktiviti kehidupan seharian mereka. Bagi menjamin tumbesaran dan perkembangan mental dan tingkah laku yang sihat, kanak-kanak memerlukan persekitaran yang selamat, tenteram dan juga terjamin. Semoga topik ini mampu memberi manfaat kepada semua individu, terutamanya kepada para pendidik. Pendekatan-pendekatan pengajaran yang dijelaskan sedikit sebanyak dapat membantu kanak-kanak yang mengalami stres untuk belajar. Maka guru memainkan peranan utama dalam menggunakan pendekatan pengajaran yang bersesuaian dari segi platform serta bahan pembelajaran secara online agar mereka tidak tercicir dalam pembelajaran semasa pandemik ini sekaligus semasa berada di dalam kelas nanti. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.